Ni je untuk kelas. Tak semua orang boleh tengok. Yang video yang full kan ada. Tu yang mana yang dapat link je lah. Dalam kelas kan? Kan ada yang satu video saya buat 5 minit je. Yang tu untuk semua orang. Yang full video tu yang mana yang dapat link je lah boleh. Dalam grup. Masuk dalam grup. Saya masukkan link tu ke dalam grup. Okey, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, puan-puan semua apa khabar? Alhamdulillah sihat Alhamdulillah. Hari ini yang datang berapa orang? Oh, hebat. Ada 6 orang. Ada 9 orang. Okey Alhamdulillah semuanya sihat. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, sebelum kita mulai pelajaran ini, marilah kita baca umul kitab bersama-sama dan baca doa. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi ajma'in. Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Okay, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hari ini kita dapat dah buku nota. Ini untuk permanen ke atau untuk sementara? Nanti saya tanya balik ke Ustaz Sofwan. Sebab saya rasa dia akan ada akan buat kertas yang cantik lah hari tu dia bagi tahu. Mungkin untuk sementara je. Okey, kita semak dulu sebelum kita mulai, takut ada kesalahan. Yang pertama adalah hukum alif lam. Alif lam Alif lam ni yang telah kita pelajari pada minggu lepas lah. Alif lam ada berapa? Dua. Alif lam qamariyah dan alif lam samsiah ataupun samsiah dan qamariyah. Kat sini alif lam yang bertemu dengan huruf qamariyah. Itu alif lam qamariyah. Huruf lam bertanda mati ataupun berbaris sukun. Huruf qamariyah ada 14, alif, ba, ha, jim, kha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, mim, ya, waw, ha. Contoh kat sini Al-Quran ataupun Al-Jannah. Al-Quran maksud dia apa, puan-puan? Al-Quran Kalau Al-Jannah maksud Al-Jannah surga. Okey. Al-Jannah maksud dia surga. Kalau neraka? An-nar neraka. Kalau api? Nar juga. Guna bahasa narun api. Kalau an-nar neraka. Ataupun banyak nama neraka biasa guna al-hutamah, al-wail. Benda itu nama-nama neraka. Okey, lepas tu alif lam syamsiah. Hari tu saya mengajar, saya rasa terbalik, saya guna alif lam syamsiah dulu Tapi inti dia sama alif lam qamariyah dengan alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah ada alif dengan lam yang bertemu dengan huruf syamsiah. Syamsiah, apa maksud syamsiah hari tu? Tak, masuk dari perkataan syamsiah. Bukan.
Kalau ada sabdu tu betul, itu tanda dia. Sekarang maksud matahari. Kalau syamsiah maksud dia matahari. Kalau al-qamariyah, qamarun, bulan. Kalau bintang, najmun. Kalau ni apa? Bintang-bintang banyak tu apa nama dia? Satelit. Galaksi, galaksi. Al-kawakibun. Kawakibun. Okey. Tanda dia ada alif dengan lam. Huruf selepas alif lam bertanda sabdu. Okey. Perkataan sabdu ini kalau dalam bahasa Arab disebut dengan syaddah. Sabdu dalam bahasa Melayu, kalau dalam bahasa Arab syaddah. Okey, lepas tu memasukkan bunyi al ke dalam huruf syamsiah. Jadi bunyi al itu dimasukkan kepada huruf syamsiah. Huruf syamsiah ada berapa? 14 Kalau huruf qamariyah ada 14, huruf syamsiah juga ada 14. Jadi 14 tambah 14 ada 28. Huruf 28 huruf hijaiyah. Contoh huruf dia sebut sama-sama. To, sa, so, ro. Itu so ke sod? Sod sod. Bila so tu kalau ada baris atas. Kalau tak ada nama dia sod, ro, ta, dod, za, nun, dal, sin, zo, zai, shin, lam. Itu adalah huruf syamsiah. Cuma dia tulis kat sini tidak berurutan. Kan? Dia tulis dia tak berurutan. Tapi itulah huruf dia ada 14. Contoh dia Ar-Rahmanu ataupun Ar-Rahman. Apa maksud Ar-Rahman? Maha pengasih ataupun penyayang, sama aja. Lepas tu As-Sama'u. As-Sama'u maksud dia sama apa? Mendengar tu kalau mendengar pakai ain. Sama, sin, mim, ain itu maksud dia mendengar. Sedangkan ni sin, mim, alif, hamzah. Langit, betul, pandai. Wal ardi was sama, maksud dia bumi dan langit. Jadi sama dengan ar. Ini adalah sepasang Selalunya kalau baca Al-Quran, untuk tips sikit, bila ada perkataan yang sepasang, kalau kita nak wakaf, habiskan sepasang tu. Jangan satu. Contoh, jangan berhenti as-sama, tapi berhentilah dekat kalau dia as-sama wal ar, berarti dekat ar. Kalau dia sepasang tu, kalau boleh jangan pisahkan. Macam orang lah, kalau dah sepasang takkan kita nak pisahkan. Kalau kita wakaf pun kena habiskan sepasang tu baru kita wakaf. Okey, nanti kita uraikan lagi. Lepas tu yang kedua adalah hukum nun mati ataupun tanwin. Tanwin ni kalau dalam bahasa Arab apa? Tanwin baris dua, ataupun kalau fathah jadi fathatain. Kalau dhammatain, kalau kasrah kasratain. Okey, hukum dia ada 5: izhar halki, idgham ma'al hunna, idgham bila hunna, iqlab dan ihfa hakiki. Ni kita sing. Okey, tak kira tak ada yang salah okey Jelas dan terang huruf di hamzah, nanti kita akan terangkanlah satu-satu. Cuma ini kita cek aja hari ni. Lepas kata yang berpasangan tu apa Ustaz, saya tak faham. Ini saya dengar lagi. Okey. Anda yang berpasangan tu tadi itu tambahan, tak ada kat buku ni. Cuma bila perkataan itu berpasangan. Contoh perkataan yang berpasangan. Contoh lillahi ma fis samawati, fis sama
Lillahi ma fis samawat. Lillahi ma fis samawati wati. Macam ni tulisan. Saya tak sure. Kejap, takut salah tulisan. Kita perkataan biasalah, as-sama'i wal ardan. As-sama wal wal ardu. As-sama wal ardu. Okey. Perkataan as-sama'u wal ardu. Ini kalau dalam Al-Quran selalunya dia berpasangan. So kalau kita nak waqaf, akan berhenti di satu ni. Jadi kena habiskan pasangan tu, habiskan lagi. Jadi kita habiskan. Yang selalu ada perkataan apa lagi yang berpasangan dalam Al-Quran? Siapa yang boleh bagi contoh? Muslimina. Itu sama. Muslimina wal muslimat. So habiskan dekat muslimat baru. Kalau kita nak baca jangan muslimin, lepas tu sambung wal muslimat. Tapi sebagusnya terus muslimina wal muslimat. Perkataan lain yang selalu berpasangan lah. Mu'minina wal mu'minat. Bila perkataan seperti itu, elakkan berhenti untuk memisahkan dia, tapi habiskan. Okey, seterusnya hukum mim mati. Hukum mim mati ada berapa? 3 sahaja. Idgham mislain, ifa safawi dengan izhar safawi. Seterusnya yang keempat qalqalah. Maksud melantunkan sebutan huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada 5. Baju di toko. Baju di toko. Qad bujadin ataupun baju di toko. Qalqalah ada 3. Sughra. Yang ni puan. Terbalik. Kubra, sughra dengan kubra dengan akbar. Lepas tu yang kelima, ini saya laju je sebab kita cuma nak semak aje, bukan nonton ni. 5 wajibul hunnah ataupun wajib dengung. Huruf dia ada 2, mem sabdu dengan non sabdu. Nun atau mem berbaris sabdu, dibaca 2 harakat. 2 harakat ni maksudnya ketika kita dengung. Contoh amma. Kalau kita ketuk amma. Kalau ikutkan berapa ketukan? 2 huruf kan? Tapi dia sebab ada sabdu jadi 3 ketukan. 3 ketukan. Amma. Sebab tu 2. Amma. Kalau kedua huruf ama. Sebab dia ada sabdu jadi kita tahan, ataupun tahan itu disebut dengan dengung. Amma inna. Seperti itu. Okey, seterusnya yang ni yang nanti agak susah mengingat. Bukan susah tetapi agak susah saja. Kalau susah tu memang susahlah nak belajar, nak ingat. Tapi ini insya-Allah kita mudahkan. Mana yang susah tu kita mudahkan. Hukum mat tu kalau ikutkan ada 2, mat asli dengan mat far'i. Dan mat far'i inilah yang ada kat sini dibagi menjadi 14. Okey, yang pertama mat asli, yang kedua mat arid li sukun, mat iwad, mat lin, mat badal, mat tamkin, mat silah qasirah, mat silah tawilah, mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad farq, mad lazim harfi mukhaffaf, mad lazim harfi musaqqal, mad lazim kalimi mukhaffaf dan mad lazim kalimi musaqqal.
Okey, di antara 15 mad ni, mana yang paling famous untuk puan-puan semua? Yang senang ingat. Mad asli. Lagi mad arid li sukun. Lagi mad iwad. Mad wajib. Mad wajib ni agak susah sikit. Tapi yang paling senang adalah mad asli. Dan mad asli ini paling banyak dalam Al-Quran. Yang kedua, yang paling banyak ma'arid li sukun. Okey, seterusnya sebelahnya kita semak dulu nak. Okey. Muka surat 5. Seterusnya ialah bacaan ra. Bacaan ra ni ada dua, ra tebal dengan ra nipis. Kalau tebal disebut dengan apa? Tak, maksud dia nama dia. Kalau dalam bahasa lain tebal, tafkhim. Pernah dengar? Oh, tak pernah. Tafkhim dengan tarqiq. Tafkhim dengan ra tipis tarqiq. Tafkhim tu maksudnya tebal lah. Tarqiq. Maksudnya ra yang dibaca tebal disebut dengan tafkhim. Kalau ra yang dibaca tipis disebut dengan tarqiq. Tulis dulu. Ini saya agak laju aja karena kita untuk penyimakan, belum kita bahas satu-satu. Takut ada yang salah ke ada. Okey. Seterusnya tanda waqaf. Tanda waqaf hari tu dah saya edit, dia tak ikut ni. Hari tu dia dah tunjuk kat saya. Dia terbalik-balik. Dia kalau senang sebenarnya yang berpasangan. Cuma dia ini balik. Okey, tanda waqaf. Sebutan. Okey, tanda waqaf yang selalu ada, sebenarnya tanda waqaf banyak ya, ada tanda qaf, ain apa semua. Cuma yang selalu yang lazim kita gunakan. Yang pertama adalah mim. Mim maksud dia waqaf lazim. Mim ni apa? Lazimnya kita kena berhenti. Mim. Lepas tu waqaf aula ataupun qaf dengan lam ataupun waqaf kili. Qaf dengan lam. Ya, kili itu sebutan dia bukan waqaf kili. Ini lebih baik berhenti. Kalau ikutkan waqaf kili, lawan dia waqaf sili, suat dengan lam. Lepas tu ada tanda titik 3. Apa maksud titik 3? Waqaf mu'anaqah. Artinya berhenti salah satu. Lepas tu jim waqaf jaiz, boleh berhenti, boleh terus. Kemudian waqaf sili lebih baik terus. Lepas tu lam alif adamul waqaf, maksudnya tidak ada berhenti ataupun dilarang berhenti. Ain adalah rukuk ni batas-batas dia lah. Okey, seterusnya habis kita nak masuk yang ni, yang last. Sebab sebenarnya dia dekat awal tapi dekat sini tulis last. Yakni, okey, tajuk kita hari ini adalah makhraj huruf ataupun makhrajul huruf. Tempat keluar huruf. Tempat keluar huruf. Okey, dah buka. Okey, tempat keluar huruf di antara huruf hijaiyah ini dibagi menjadi 5. Okey puan-puan, kita bagi menjadi 5 dibagi kepada 5. Yang pertama disebut jauf. Jauf, rongga ataupun jauf. Jauf. Satu, al-jauf. Okey, al-jauf. Satu. Kalau kita ikutkan al-jauf, kalau saya boleh tanya, ini termasuk alif lam apa? Syamsiah, Qamariyah.
Sebab ada tanda sabdu tak ada. Ada tanda sukun dan alif lam ada dalam tulisan dan ada dalam bacaan. Jadi alif lam qamariyah. Okey. Al-jauf maksudnya rongga mulut dan kerongkongan. Dia ada 3 huruf. Huruf dia alif, waw dan ya. Alif, waw, ya. Kalau kita singkat jadi awi. Awi, alif, waw, ya. Sekejap, macam mana? Sekejap. Waalaikumsalam. Tak apa. Puan, kat mana? Saya. Ini boleh 3 boleh? Sebenarnya kalau ikutkan Ustaz Sofan nak bagi 3. Tapi sebab tadi tak ada. Okey. Syukran ya Ustaz. Afan. Ha? Sorry. Bertambah. Macam mana? Bertambah student. Bertambah. Kalau tambah meja lah Ustaz. Tempat tak ada. ruangan dia sempit. Kata 10 orang. Bila offer 10 orang ke saya 10 orang? 1, 2, 3, 4. Ni baru apa? Sebenarnya sini kena tambah 1 lagi Dekat sangat. Tak apa, nanti saya bincang dengan Ustaz Sofwan macam mana. Okey. Nama dia Al-Jauf. Al-Jauf, apa maksud Al-Jauf? Rongga. Ini atas. Ini ada kat bawah. Afan. Rongga mulut dan kerongkong. Rongga mulut dan kerongkong. Rongga mulut tu mana? Kerongkong. Kerongkong. Okey, kerongkong, rongga mulut tu berarti dalam mulut ni ada gambar dia, rongga mulut. Ni rongga mulut yang nombor 1. Mana ni 1? Dalam mulut kita lah rongga. Kerongkong ni kan Ustaz, dia ada pangkal lidah, tengah lidah dan juga hujung lidah. So tak mana kan dia? Kalau kerongkong, dia yang ini kalau ikutkan dekat tengah. Bukan. Tengah. Yang ni yang tengah. Ada nombor 1 ni yang berada di tengah. Nombor 1 dia. Dia kalau ini rongga mulut. Kalau kerongkongnya ni hanya jalan keluar dia. Dia lebih kepada rongga mulut. Sebab nanti kalau kerongkong betul-betul kerongkong ni ada huruf yang al-halqi. Atas mulut. Atas dalam ni. Antara lidah ni dalam mulut, rongga mulut. Dia kalau huruf awi ni sebenarnya lebih fokus kepada rongga mulut. Kerana nanti kalau kerongkong ni jalan keluar aja, nanti kerana ada sendiri huruf yang keluar daripada kerongkong. Okey. Jadi huruf dia ada 3. Alif, kita sebut alif. Dia alif betul-betul F dia berada, kita boleh rasa angin tu dalam rongga mulut. Alif. Yang kedua waw. Dalam angin tu berputar dalam rongga mulut. Waw, ya. Ini adalah huruf jauf ni maksud makhraj yang senang. Tidak ni, makhraj huruf yang senang karena dia berada di rongga mulut. Tapi dalam bahasa Arab kenapa dia panggil huruf sakit? Betul. Tak faham. Sebab bila dalam bahasa Arab disebut dengan huruf illah ataupun sakit. Setiap huruf yang kemasukan dengan huruf ni dia akan sakit. Okey. Sebab sakit dia akan bertukar. Okey, saya bagi contoh. Sebenarnya ni kelas bahasa Arab, cuma saya terangkan sikitlah . Contoh perkataan
kana. Kana. Kana ni asal dia bukan kana. Kana asluhu kawana. Kawana ala waznin fa'ala. Dia kalau ikutkan sebenarnya kalau perkataan contoh ja'ala. Ja'ala. Ja'ala asal dia kan memang ja'ala. Dia tak akan bertukar. Wazan dia ja'ala ikut fa'ala. Tapi bila kana yakunu apa? Dia bila kemasukan waw nanti dia akan berubah. Bila fi'il kalau ni ja'ala fi'il madi. Kalau fi'il amar dia apa? Suruhan. Ij'al. Tapi kalau ini kalau kana jadi apa? Dia ada huruf ilat. Tengah ni ada huruf ilat. Jadi huruf tu sakit. Bila sakit ni pertukaran dia berubah-ubah. Jadi kana ni bukan jadi kan tapi jadi kun. Kun fayakun. Itu kenapa huruf ilat. Jadi dia agak menjadi susah sebab bertukar. Dari kana yakunu. Kalau yang ni kana fi'il mudhari' dia yakunu. Kalau ja'ala fi'il mudhari' dia apa? Yaj'alu. Betul. Yaj'alu. Okey. Kalau kita tengok kana fi'il apa sebut? Fi'il madi. Pandai, madi. Fi'il madi ni apa maksud madi? Telah berlalu. Ja'ala fi'il madi sama Ja'ala dengan kana fi'il madi. Kana ada 3 huruf, kaf, alif, nun. Kaf huruf sahad, alif huruf sakit, nun huruf sahad. Jadi kalau huruf itu kemasukan 3 huruf ni sebut huruf sakit. Okey, lepas tu ja'ala ada huruf sakit tak? Ja'ala? Tak ada, semua huruf sahad. Bila okey, dia sakit jahat. Okey. Kana jadi dia yakunu. Kenapa kaf alif jadi berubah jadi waw? Itu sebab dia sakit jadi dia berubah-ubah. Dia kena ikut wazan dia tu dia berubah-ubah. Dia tak macam ya ja'ala tinggal tambah ya jadi ya ja'alu. Senang. Dia tak ada penyakit. Tapi bila ada penyakit ni kita agak kena betul-betul ikut buku yang ni. Kena tengok. Contoh lagi kalau yang ni apa memang agak susah. Kenapa tak Ustaz? Kenapa ke Dulu waktu kalau saya waktu zaman sekolah memang kena hafal lah. Fa'ala yafulu. Fa'ala. Betul memang kena buku tipis tu kena hafal. Fa'ala yafulu fa'alan wa fa'alan wa huwa fa'ilun. Contoh ja'ala yaj'alu. Saya pun dah lupa. Dulu kena hafal lah. Zaman-zaman sekolah dulu memang kena hafal. Itu Jadi ini sekedar info. Awi ini kalau dalam bahasa Arab disebut dengan huruf sakit ataupun huruf ilat. Sebab apabila huruf itu ilah. Jadi sebab apabila perkataan itu terdapat huruf ilat, maka dia akan berubah-ubah. Itu disebut dengan huruf sakit. Okey. Ni nak tulis ke? Tak kan? Ini sebab cuma penerangan saja sebab ada yang tanya. Saya bolehlah sikit-sikit bahasa Arab. Banyak-banyak Ustaz Sofan lah Okey. Lepas tu jauf tadi huruf dia alif, waw dan ya. Selain huruf jauf ini disebut dengan huruf apa? Huruf mad. Huruf mad. Kalau dalam ilmu tajwid, huruf jauf disebut dengan huruf mad. Huruf mad. huruf mat banyak kan Ustaz? 15. Jenis-jenis mad. Tadi ada berapa sebelah? Ada berapa yang kita buat? 15. 15. Ada kat situ 15.
Okey, jauh. Okey, kita sekarang tengok ada yang bawa Al-Quran. Semua bawa Al-Quran? Kita tengok terus, kita buat praktikal dekat Al-Quran. Okey. Dalam surah Al-Fatihah kita masih surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah huruf alif, waw, ya. Yang pertama perkataan bismillah, tapi dekat sini tidak disebut alif lah sebab bismillah lafaz Allah. Kalau yang sebut alif itu pada surat Al-Baqarah. Perkataan alif, lam, mim. Okey. Alif jadi betul-betul sebut alif bukan alif. Kadang ada orang sebut alif. Alif salah. Dia alif. 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 Betul-betul ada angin. Sebab dia berada di rongga mulut. Alif. Saya bacakan. Alif lam mim. Baca. Alif lam mim. Okey, alif satu harakat biasa alif. Lam berapa? 6. Mim 6. Di antara lam dengan mim itu ada dengung. Dengung dia berapa? 2. So jadi dia 1 6 2 6. Macam ni. Sebab kita nak cari contoh yang ada alif lam. Alif lam. Ingat bila ada perkataan ni dekat huruf-huruf potongan ni berarti menandakan dia panjang dia 6. Alif alif 1, lam 6, mim 6. So dekat lam, mim mati bertemu dengan mim. Ini disebut dengan hukum apa? Ada yang tahu? Kalau wajibul hujnah, nun sabduhu, mim sabdu. Yang ni mim mati bertemu dengan mim. Idgham mislan. Ya, bagus. Idgham mislan. 100 untuk puan. Mim bertemu dengan mim. Ini idgham mislan. Ada yang sebut idgham mislan, ada yang sebut idgham mimi sebab mim dengan mim. Ada yang sebut idgham syafawi sebab dia kan ifak safawi, izhar safawi, itu sama. Jadi mim mati bertemu dengan mim, idgham mislan. Panjang berapa? Dengung berapa? 2. Itu yang kena 1 6 2 6. Terlalu cepat Nak kurangkan balik, nak lambatkan balik. Slow sikit. Okey. Saya tengok kan bila video dah habis kan, saya tengok macam cepat. Kita waktu baca ni tak perasan. Dalam video tu subjek tak tahu faham. Bila dia kita pesan tone kan? Yang tu. Dalam video tu. Itu memang laju sangat. Saya baru dah tengok, kenapa laju sangat? Sebab tu tak ada murid. Jadi kita sendiri je. Jadi kita tanya pun tak ada orang jawab. Jadi laju. Tapi baguslah. Kita lagi faham kan? Nantilah saya buat semua video. Tapi pelan-pelan lah. Okey saya ulang. Mad ini tadi alif, waw, ya. Ini adalah huruf mad. Huruf mad ada 3, alif, waw, ya. Dan ketiga huruf ni keluar daripada
rongga mulut dan kerongkong. Disebut dengan rongga mulut apa? Al-jauf. Al-jauf. Jauf tu maksud dia rongga mulut. Kerongkong ni tambahan Al-jauf, rongga mulut. Okey, huruf dia alif, waw dan ya. 3 huruf. Alif, waw, ya. Contohnya adalah perkataan alif, lam, mim. Okey, alif, lam, mim. Untuk alif panjang berapa harakat? 1. Jadi kita sebut alif. Alif. Lepas tu untuk lam 6 harakat. Untuk mim 6. Mim 6. Cuma di antara mim dengan mim ada bacaan dengung 2 harakat. Jadi, dan untuk lam dengan mim ni, lam yang 6 ni, panjang 6 ni disebut dengan hukum apa? Mad apa? Siapa yang tahu? Mad lazim. Mad lazim ada 4. Mad lazim, kalimi. Ada yang mad tadi bagian mad. Tapi kita belum ni. Ni sentuh je. Mad lazim, kalimi. Musaqqal. Kenapa musaqqal? Sebab dia ada hukum dengung tadi. Dari lam ni masuk ke sini, itu ada musaqqal. Kalau muhafaf dia tak ada. Musaqqal tu maksudnya apa? Berat. Sebab kita kan masuk lam, masuk ke mim. Dia kalau yang tak ada, macam mim ni, mim, ini nama dia muhafaf. Sebab ujung tu dia tak ada masuk ke mana-mana. Kalau ada hukum dengung itu ataupun ifak hakiki kan, dengung juga kan. Contoh kalau kaf, ha, ya, ain, shad. Kaf, ha, aduh salah tulis. Surah Maryam ke Isap? Kaf, ha, ya, ain, shad. Ain, kaf, kan? Kejap. Ha, ya, ain, shad. Okey, ni ada. Macam mana baca dia? Ada yang nak ni? Nak volunteer, nak baca untuk saya? Okey, sama-sama. Okey. Ya dah, puas sikit Wan. Tak apa. Baca dulu, tak apa, kita nak tahu dulu. Baca je dulu, tak apa. Okey, ada yang lain? Yang nak try? Tak ada? Okey. Kalau macam ni, dia kaf ke atau ka? Kaf ya, sampai F. Kaf. Jadi kaf 6. Kaf ya ha, kaf ha, kaf ha ya. Dia macam mana kat situ tulisan dia kaf ha? Okey. Kaf ada tanda ni. Kalau saya biasa saya ambil saya panggil ombak. Tanda ombak. Ha tak ada apa-apa, ya tak ada apa-apa. Kalau yang tak ada apa-apa ni panjang dia 2. Kalau yang kosong ni 2, kecuali alif ya. Kalau alif kosong biasa, alif bukan alif macam tu tak. Selain alif, kalau tak ada tanda pada huruf potongan huruf macam ni, panjang dia 2. Contoh perkataan. Contoh perkataan macam ni kan. Yasin. Ya 2. Walaupun tak ada baris. Alif 1 je. Alif tak boleh alif macam tadi. Alif, lam. Alif 1. Selain alif, kalau huruf potongan selain harif, dia panjang 2 kalau tak ada tanda ombak. Contoh. Kejap. Kaf. Kaf, ha, ya, ain, shad. Dia bukan ain ya. Bukan ain baca dia.
Sod. Nun mati bertemu dengan sod, hukum dia ifa hakiki. So bila ifa hakiki kena ain sembunyikan dan dengung. Sembunyikan bunyi nun, kalau seharusnya kan ain, kita sembunyikan jadi ain. Sod tu dengung. Kaf ha ya ain sad. Seperti itu. Okey, kita masuk ke makhraj. Dah lari daripada makhraj. Terus yang kedua adalah huruf waw. Huruf waw. Huruf waw ayat keempat daripada surah Al-Fatihah. Ayat keempat daripada surah Al-Fatihah, huruf waw, ma, yau, kat mulut, dalam mulut. Maliki yaumiddin. Ma panjang dua kita ikut riwayat Imam Hafiz, panjang dua. Maliki yaumiddin. Yau. Kalau pembacaan yau tu kat situ disebut dengan bacaan lin, bukan maklin tapi lin aja. Sebab bila berhenti dia akan panjang. Yaum, tu maklin. Okey. Maliki yaumiddin. Lepas tu ayat bawahnya pun ada huruf ya. Bukan huruf ya, huruf waw, sorry. Ada bawahnya. Iyyaka na'budu, baca sama-sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Itu adalah huruf yang berasal dari jauf ataupun rongga mulut. Wa dengan yau. Ada lagi bunyi waw? Ayat terakhir. Alaihim waladdallin. Wala. Kita fokus kepada huruf wa. Itu adalah mana tadi, berasal dari mana? Jauf ataupun rongga mulut. Bukan mulut ya. Kalau mulut dia bahasa Arab mulut famun. Kalau rongga mulut jaufun. Rongga mulut. Okey, seterusnya huruf ya. Ya, mana perkataan ya? Tadi maliki yau. Sebab dia bersambungan ya, jadi yau. Kalau tak ya, maliki yaumiddin. Din pun ya din. Tapi tak nampak sangatlah rongga mulut dia kalau din. Sebab dia lebih kepada huruf dal. Ya tu untuk pemanjangkan sahaja. Okey, yang bawah itu baru nampak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, huruf iya. Dia ingat ya, kena ada sabdu, tak boleh baca iya. Tapi kena iya. Tapi boleh kalau kita nak iya macam tu boleh. Cuma tak baguslah, kita kena sesuaikan dengan lembut sikit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, huruf ya. Okey, untuk al-jauf ada pertanyaan? Ustaz, sebutan waw tu. Wa ke wa? Wa. Bukan wa. Bukan wa, tapi wa. Biasa. W dengan A, wa lepas. Wa. Wow. Wa. Bukan wa. Wa tu macam wu. Jadi wa.
Kalau waw tu dia tak ada ni huruf dia. Huruf dia alif, waw, ya. Tapi kalau dalam perkataan macam ni, as-sama'u wal, wa. Wal sebab ada lam jadi wal. Tapi kalau wa. Maknanya bukan wal. Wal. Bukan wal, wal biasa. Kalau ikutkan W A L, wal. Wal. As-sama'u wal ar. As-sama'u tadi alif lam. Al-ar Qamariyah. Okey? Kenapa? Yelah, ulang-ulang sebab nak ingat kan, supaya ingat. Okey, yang ni macam mana? Nak perlu ulang? Kita lanjut ke satu lagi? Okey. Seterusnya ialah yang kedua, al-halqi. Al-halqi. Sepadam al-halqi. Allah. Al-halqi. Yang kedua al-halqi. Ataupun disebut dengan al-halqi. Apa maksud halqi? Kerongkong. Al-halqi ataupun kerongkong. Dalam gambar yang kerongkong ni adalah biru. Gambar biru itu bermaksud kerongkong. Okey, boleh tengok color biru Kalau rongga mulut tadi color apa? Hijau. Hijau ke hitam ni? Bukan hitam. Hijau tua. Hijau tua. Hitam nampak bukan hitam. Hijau ke hitam-hitaman lah. Okey, sekarang yang color biru. Color biru. Color biru ni adalah huruf bahagian kerongkong. Kerongkong ni dari sini sampai sini ni kerongkong. Jalan makan, sebab kalau binatang nak disembelih kan bahagian kerongkong. Bahagian kerongkong. Bila kerongkong dipotong, maka nafas pun hilanglah. Dia keluar. Itu bahagian kerongkong di antara ni. Cuma kalau ni dia tak tunjuk leher sebab dia lebih kepada belakang sinilah. Okey, kerongkong. Bahagian kerongkong ada berapa? Dibagi kepada 3 bahagian. 3 bahagian 6 huruf. Okey. Kan? Mana? Anak tekak. Ni yang tekak 6 huruf. 6 huruf. Tak, maksudnya 3 itu 3 bahagian 6 huruf. Kejap. Tak, saya. Okey. saya pun confused. Okey, dia kejap kita tulis dulu. Huruf dia ada berapa? 6. Huruf 6 huruf apa saja? Ain, hamzah, ha, ain, ha, apa dia? Hamzah, ha, ain, kha dengan ghe. Dia ada 6 huruf. Cuma dekat sini dibagi, kalau kita tengok betul-betul ada 3 bahagian. Anak tekak, ujung kerongkong, pangkal
kerongkong. Okey. Huruf dia ada 6. Ikutlah kalau saya senang kenapa? Hamzah, ha, ha, kha. Kalau ikutkan nak ingat senang hamzah, ha, kha, kha, ain, ghin. Ni kalau nak ikutkan urutan. Cuma kalau ikutkan tempat dia, hamzah dengan ha, ha dengan ain, kha dengan ghin. Ini tempat-tempat dia. Tempat keluar dia. Dia share. Okey, ibaratkan hari tu ada macam mana nak gambar? Macam ni. Tak pandai nak gambar. Ni dagu So, ini dagu. Ini kerongkong. Kat sini anak tekak ni kan. Anak tekak kat sini. Sini huruf apa nak tekak? Huruf kha dengan ghin. Dengan ghin dekat anak tekak. Ini dagu tadi kalau dah ni. Mulut, hidung. Lebih kurang macam itulah. Lepas tu yang kedua nombor 2 apa? Sini. Hujung kerongkong. Kejap. Dia bakal hujung. Mana ni? Pangkal lidah. Kat sini pangkal kerongkong tak ada? Okey. Yang pertama sini, ni dekat kalau saya bagikan, sini adalah dekat atas, dekat ujung kerongkong ni bahagian atas. Lepas tu ini ada bahagian tengah. Tengah ni apa? Hujung kerongkong kat sini ni. Dia tak, sebenarnya hujung kerongkong ni dia menunjukkan bukan huruf itu letak dia dekat ujung kerongkong. Tapi gambar ni dibagikan kepada yang pertama ada pangkal lidah, anak tekak, hujung kerongkong, pangkal kerongkong. Nombor 2. Tengok di hujung dia ada tanda hujung dalam gambar Ustaz. Okey. Dia ada pangkal kerongkong, hujung kerongkong, anak tekak. Anak tekak. Anak tekak dia ni. Tengok di bawah tu. Anak tekak huruf apa? Huruf ghin ni bukan dekat anak tekak. Okey. Okey, Jadi ada hujung kerongkong, pangkal kerongkong. Hujung kerongkong ni berarti bahagian atas bahagian atas ni hujung kerongkong. Lepas tu yang tengah sini dia tak tulis. Lepas tu ada hujung, ada bahagian pangkal. Yang pangkal ni hamzah dengan ha. Lepas tu yang tengah ni ha dengan ain. Okey. Saya ingatkan dia tunjuk satu-satu khusus untuk ini, tapi ternyata tak. Dia nak jelaskan. Jadi kerongkong dibagi kepada 3 bahagian. Yang pertama apa? Ujung kerongkong. Ujung kerongkong berarti paling atas bahagian atas. Jadi ketika kita macam nak buang kahak. Yang kedua tengah bersih, selalu bersih. Katakan ni ha pedas dengan ain. Lepas tu hamzah dengan ha. Pertanyaan saya, adakah huruf hamzah ini dalam Al-Quran dibaca hamzah? Ada tak dalam satu Al-Quran? Tak ada kan? Hamzah ni walaupun dia berada di ujung kerongkong, pangkal kerongkong, tapi dalam Al-Quran tidak ada perkataan hamzah. Dia selalunya akan berubah jadi i, u. Dia macam tu. Sebab kalau alif macam ni, kalau orang buat macam ni salah sebab dia tak, kalau alif aja tak ada baris. Selalu alif yang ada baris adalah kecuali alif hamzah wasal. Hamzah wasal contoh Ar-Rahman. Ar-Rahman, dia tanda kepala sod tu adalah menandakan dia sebagai hamzah wasal. Atau wasal tu apa maksud wasal?
Macam nak jawab je. Wasal, sambung. Hamzah wasal tu hamzah yang disambung. Wasal tu maksud dia sambung. Macam bacaan wasal, bacaan yang disambung. Sebab kalau macam ni, contoh kalau kita baca Bismillah, bukan Ar-Rahmanir-Rahim, sebelum tu apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman. Boleh nak buat macam tu sebab dia hamzah wasal. Boleh sambung, maksudnya sambung. Wasal tu maksudnya hamzah yang boleh disambung. Hamzah wasal. Ini apa? Ni hamzah wasal. Ni dia ada kepala sod. Biasa kepala sod ni puan-puan sebut apa? Tanda apa? Tak boleh berhenti atau tak boleh berhenti? Tak, bukan masuk. Kepala sod dekat anda. Atas alif dia ada tanda. Hamzah wasal macam tu. Tak, tanda tu. Nama tanda ni biasa sebut apa? Kepala sod. Kalau saya sebut kepala sod sebab kadang ada orang lain sebut lain. Sebab dia kan sod ujung apa ekor dia hilang, jadi kepala dia je. Okey, jadi dia bagi kepada 3 hamzah pangkal, tengah dengan ujung. Okey. Untuk yang pangkal, huruf dia huruf hamzah dengan ha. Hamzah, kita sebut hamzah, sini kita hamzah. Sama-sama. Hamzah. Ha. Ha ni ha apa? Ha simpul ataupun ha bulat Lain dengan satu lagi ha pedas. Kalau ha ni, kalau orang tak tahu ha. Kalau dalam sini apa? Contoh dalam surah Al-Fatihah. Tapi jangan macam tu Alif baris bawah ihdinas. Tapi jangan terlalu tekan dalam. Kalau tekan dalam nanti jadi tak cantik, jadi semacam tu. Jadi ihdinas. Contoh lain, bismillahirrahmanirrahim. Ha tu baris bawah kan? Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, lepas tu huruf yang berada di tengah. Tengah kerongkongan huruf ha dengan ain. Ha dengan ain. Kalau ha macam mana? Ha. Kalau orang pedas macam mana? Ha. Lembut sikit jangan tapi dia kan pertama ha, hi, hu, han, hin, hun. Okey, boleh? Ha, hi, hu, han, hin, hun, ha, hi, hu, han, hin, hun. Okey, bagi satu contoh. Siapa yang boleh? Siapa? Contoh. Contoh sebutan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jangan keliru alham, tapi alham. Apa beza alham dengan alham? Ha dengan ha. Kalau dari segi maksud, alham pujian kan, segala pujian. Kalau alham celaka.
Jadi kena betul-betul al-ham. Ham. Contoh lain yang ha mati. Contoh yang ha mati. Ar-Rahman. Ar-Rahmanir Rahim. Rahmanir Rahimi. Okey. Jadi sebutan dia Ar-Rahmanir Rahim. Lembut ya ha tu. Ar-Rahmanir Rahim. Kalau ha ni untuk marah dalam bahasa Arab susah guna huruf ha. Sebab dia kalau kita marah kan nak kasar, so jadi kha. Atau jadi ha. Okey, jadi perkataan dia Ar-Rahmanir Rahim. Contoh lain surah Al-Fatihah. Ha tu guna ha. Fatihah. Kalau Fatihah itu pakai ta bulat. Ta bulat tu disebut dengan ta apa? Ta marbutah. Kalau ta yang panjang tu tak buka sebab dia buka. Satu tak simpul, satu tak buka. Tamar butah. Kalau tamar butah tak bulat. Kalau tak panjang ni disebut dengan tak apa? Tak apa? Tak tahu. Tak. Tamar butah yang ni puan. Yang ni tak terbuka, betul. Cuma dalam bahasa Arab disebut dengan ta maftuhah. 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 Maksudnya ta terbuka samalah. Cuma sebutan satu marbutah, satu maftuhah. Yang ni yang terbuka ni maftuhah sebutan dia. Kalau yang ni marbutah. Marbutah. Dia bulat. Cuma bila ta marbutah ni, apabila dia mati dalam ujung ayat, dia semuanya jadi huruf ha. Jadi ha. Dia tidak ada mad iwad berasal daripada ta marbutah. Kalau mad iwad tu semua yang baris macam ni kan. Han, ban, tan, san. Cuma bila ta marbutah aja dia hilang mad iwad tu. Dia tidak berlaku kepada ta marbutah. Jadi ha. Contoh apa ya contoh? Qiraatan. Ni kalau berhenti qiraah. Qiraatan macam ni qiraah dia macam ni kan. Hamzah pakai hamzah ke balik? Hamzah qiraah. Alif ada alif kan? Qiraah ni ta ni bila berhenti jadi ha bulat. Tapi kalau yang perkataan lain hakiman bila berhenti jadi hakimah. Ni mak iwad. Tapi bila ta marbutah je, mak iwad tak berlaku pada ta marbutah. Mak iwad tidak ada pada ta marbutah. Walaupun dia baris atas tetap jadi ha. Tak kira atas, bawah, depan, dua baris ataupun satu baris tetap jadi ha mati. Khusus untuk ta marbutah. Tapi kalau yang lain hakiman, han tu jadi berhenti jadi ha. Hakiman jadi hakimah. Macam tu. Khusus baris atas. Kalau dia jadi baris bawah atau depan dia jadi mad apa? Hakiman kita ganti mem ke bawah jadi hakimin ataupun hakimun. Bila berhenti jadi mad apa? Mad arid li sukun. Okey. Boleh kalau dua atas?
Dua atas hakiman tadi. Bunyikan satu. Hakimah. Tapi panjang dia dua. Panjang dua harakat. Baris dia bunyikan satu. Hakiman, kita baca hakimah ketika berhenti ketika berhenti. Tapi kalau dia hakimin, hakimun, bukan hakimi ataupun hakimu, tapi baca hakim. Panjang dia 246. Boleh 46. Tapi kalau yang tadi 2 saja. Okey. Okey, huruf ha. Seterusnya yang tengah, huruf ain. Ain. Ain tu nama dia Nama dia ain. Ain. Ainun apa kalau ainun? Mata. Ainun mata, tapi ni bukan ainun ain tapi ni ain. Huruf ain. Ain sebut dia ini. Ai'u. Bukan tapi apa? Okey. Ai'u. Okey, contoh alhamdulillahi rabbil alamin. Masuk sikit. Alamin. Kalau yang ain mati, ada tak contoh ain mati? Iya. Kana budu. Tapi jangan terlalu masuk. Kalau betul kana tak ni. Sikit aja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan ta'in tapi ta'in. Dia berasal dari tengah sini. Ain. Ai'u a'i'u an in un. Ada kalau kat YouTube cari ada. Yang Susan macam mana? Saya pun tak pandai. Ada lagu dia. Okey, itu huruf ain. Jadi makhraj ain dari mana? Tengah kerongkong. Contoh lain kat sini, siratal ladzina an'amta. Yang pertama an. Biasa an hamzah. Hamzah ni alif, mulut terbuka dan dia tak ada masuk, dia rongga mulut. An biasa. Yang kedua, masuk sikit ke kerongkong. An'amta. Ta biasa. An'amta alai. Lagi. Agak masuk. Alai. An'amta alaihim. Ghairil maghdubi sama alaihim waladdallin. Okey, untuk ain ada pertanyaan? Tak apa, siapa nak tanya boleh tanya. Kalau tak ada yang tanya, saya yang tanya. Tak ada. Habis tanya tak ada yang tanya. Ustaz tanya, Ustaz jawab. Okey, seterusnya huruf